menebus dosa warisan Adam. Sebab katanya semua manusia dilahirkan berdosa, iaitu dosa warisan Adam kemarin kan berdosa. Padahalnya kita dalam Islam kita pegang bahawa sebelum Nabi Adam turun ke bumi sudah pun diterima taubatnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Adam menerima beberapa kalimat untuk diulang. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang, wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami, melanggar perintahmu. Kalau engkau tidak mengampuni kami ataupun mengasihi kami, nescaya kami tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Diulang-ulang oleh Adam dan Hawa. Fataba alaihi, Allah Ta'ala terima taubatnya, barulah diturunkan ke bumi. Artinya Nabi Adam turun ke bumi bukanlah dengan dosa, tidak lagi, ya, tidak timbul soal dosa warisan. Tapi mereka faham dosa itu berterusan, maka cara nak menebus diri daripada dosa itu ialah pakailah salib, ya, sebab pensaliban itu dipanggil sebagai crucifixion, penebus dosa, ya, penebus dosa. Jadi kalau dah Isa itu anak Tuhan, kamu kata, kenapa pula tiba-tiba dia menjadi kambing hitam untuk menebus dosa-dosa manusia? Kita kalau ada anak pengulu pun tuan-tuan, anak pengulu je. Jangan dalam kampung ni tak, anak pengulu tu dimuliakan. Jangan, ini anak pengulu ni. Ini kamu kata anak Tuhan, tiba-tiba sanggup disalib menjadi kambing hitam untuk menebus dosa manusia biasa. Kenapa orang lain yang buat salah, orang lain yang kena tanggung? Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya tak? Tidak seseorang boleh menanggung dosa orang lain. Sudah. Dulu ada orang keluar fatwa, hampa tak apalah mainlah loteri tu. Siapa? Hampa kalau berdosa tak apa. Sebab apa? Cik tanggung dosa hampa. Mana maunya, ya tak? Mana boleh orang lain pula tanggung dosa orang lain. Ya tak? Asasnya tak boleh demikian. Masing-masing dengan bukunya, masing-masing dengan bobnya, ya. Jadi katanya pokok asas kefahaman crucifixion itu dipegang oleh mereka yang kata mereka ialah kerana nak menebus dosa seluruh manusia yang dipusakai oleh nenek moyang Adam dan Hawa. Jadi kita tetap berpegang bahawa Hawa dan Adam tidak turun dengan dosa dah. Fataba alaihi, Allah Ta'ala telah terima taubat mereka sebelum mereka diturunkan ke bumi ini. Jadi katanya di sini, kerana memakan buah yang terlarang, iaitu syajaratul khuldi, ya. Padahal tidaklah Isa al-Masih meninggal di atas kayu palang salib, barrafa'ahu Allahu ila sama', bahkan Allah telah angkat dia. Cuma Allah Ta'ala syubbiha lahum, di kalangan yang mengejar itu diubah rupanya seakan Isa. Jadi ditangkap orang tu yang mengejar Nabi Isa tu, yang paling dekat sekali, maka diubah rupanya rupa Nabi Isa. Tidaklah beliau ataupun baginda wafat dalam keadaan hina, melainkan diangkat Allah, barrafa'ahullahu ila sama', darajat beliau lebih tinggi dan akan turun untuk membantu Imam Mahdi bagi mengalahkan Dajjal, ya, bagi mengalahkan Dajjal. Dan Nabi Isa akan memerintah 40 tahun dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini bermakna kalau ada orang tiba-tiba kata, dekat dah kiamat ni, ada Nabi Isa pun tak turun lagi. Isa ada di kampung. Itu Isa mana? Itu Isa mana? Itu teman berkenal wadah tu. Itu teman berkenal, tak saja meja tu. Jadi tak timbul Isa yang itu, ini Isa yang akan memerintah selama 40 tahun, yang akan berperang bersama dengan Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal. Jadi maknanya macam mana kamu senang-senang boleh, dulu dia berkata tahun 2012 bulan 12 bulan, yang kahwin, yang beranak. Isa tak ada, yang beranak Isa je. Sampai ke zaman moden kita ini, perselihan Kristian tentang kepercayaan Isa ini tidaklah berkurang. Kata
Pak Hamka. Ini Pak Hamka nulis ni dalam penjara tahun 64, 63 ya. Ketika mana dia fitnah oleh Soekarno, kononnya dia nak mengadakan kudeta, nak menjatuhkan kerajaan Soekarno ya. Bahkan bertambah centang peranan kucar kaca, kucalana orang Kelantan kata ya. Masing-masing gereja kepercayaannya dengan cara pemujaannya, ada ortodoks ya. Ortodoks ni kuat pemujaannya. Sebab saya pengalaman di Mesir ni kuat Koptik ya. Ortodoks ni tu dia punya salib ni besar ini tuan-tuan. Salib ni. Dia pakai dia padri-padri dia tu. Memang ada. Dia handuh pun juga, dia handuh ya tak. Besar itu pakainya ya tak. Jadi kuat pemujaan. Ada seorang sahabat kita ni, dia cuba nak tainang sebab dalam kereta api tu, kereta api laju tu, depan dia padri, dia di sini. Malam itu dah tak boleh tidur, udah nampak salib dia, dia mekuat pemujaannya ya tak? Dia mekuat pemujaannya ya. Dan ada Katolik Rom, ada Katolik Yunan, semuanya dihitung sebagai order yang lama. Ada Protestan, pelawan, penentang Paul ya, Katolik, dan menegakkan gereja sendiri, sedangkan mereka ini terbahagi kepada tidak kurang 200 macam gereja. Di sini agak berbeza, bukanlah agak, memang berbeza dengan mazhab-mazhab dalam Islam. Sebab mazhab-mazhab Islam tu dia dasarnya fiqh ya. Mazhab-mazhab dalam Islam itu dasarnya adalah fiqh ya tak? Tetapi kalau dalam Kristian ini dasarnya adalah akidah. Jadi timbul kepelbagaian mazhab itu dasarnya akidah, kepercayaan. Tapi dalam Islam yang timbul mazhab Hanafi, Syafi'i itu bukan akidah, aspek-aspek pelaksanaan amali, hukum-hukum amaliyah yang disebut sebagai fiqh sahaja ya, disebut sebagai fiqh. Tapi kalau ada orang kata pula, bagaimana dalam aspek akidah ada Abu Mansur Al-Maturidi, ada Abu Hasan Al-Ash'ari, itu sebenarnya mencipta formula untuk maknanya ma'rifah Allah, untuk mengenal sifat Allah, pendekatan Asma'ul Husna, Uluhiyah, Rububiyah. Ini hanyalah merupakan cara nak kenal Allah melalui pendekatan ilmiah semasa. Maka ada pendekatan sifat 20, ada pendekatan tauhid asma wa sifat, itu hanyalah pendekatan. Mereka tetap mengatakan Allah itu Esa, Allahu wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad. Habis yang ada mazhab tu, itu mazhab tu kerana fiqh. Mazhab Hambali, Syafi'i, apa sebut, itu kerana fiqh. Tetapi dalam konteks Kristian, pelbagai mazhab itu adalah akidah. Sampai ke tahap ada yang kata Jesus itu God, ada yang mengatakan sebagai maknanya begotten son, bukanlah dia Tuhan tapi sekadar anak Tuhan. Jadi begitulah ya, sebenarnya mereka keliru tentang bagaimana kita kata bahawa di dalam Bible itu menyebut ya, Son of God itu sebenarnya adalah manja, ataupun kita kata satu perkataan untuk menunjukkan Allah Ta'ala itu menganggap sebagai satu bahasa manja, tak? Bahasa manja. Kalau kamu nak kata Son of God itu Isa, sebenarnya bagaimana Adam? Adam pun deserve untuk disebut sebagai Son of God. Dan Son of God di situ ialah sebagai panggilan manja ya, sebagai panggilan manja. Macam kita kata, hai, dia tu dah rupa keluarga teman dah ya? Dia tu keluarga kami tu. Padahal keluarga angkat ya tak? Tapi disebut begitu nak menunjukkan rapatnya hubungan itu ya, rapatnya hubungan itu. Misalnya Nabi kata Salman minna min ahlil bait, rapatnya Nabi dengan Salman, Salman minna, Salman itu daripada kami, daripada ahlil bait. Sedangkan Salman itu dari sudut keturunannya daripada Parsi. Mana pula? Tapi kenapa Nabi sebut begitu? Nak menunjukkan rapatnya. Jadi Allah Ta'ala itu memanjakan Nabi Adam ke, memanjakan Aisyah ke, sama. Iaitu menyebut sebagai anak di situ ialah dengan panggilan manja ya, dengan panggilan manja, bukan sebagai maknanya kita kata bukan sebagai anak sebagaimana biasa ya, sebagaimana biasa.